بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى كل مشايخنا ولمعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وكل كرامتنا ولجماعتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu sallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Marilah kita letak kesyukuran kita kepada Allah. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niat iktikaf dan kita niat duduk di dalam majlis ilmu lillahi taala insya-Allah. Baik, kita terus kembali kepada kitab yang kita duk belajar sama-sama ni, iaitu kitab Mau'izah syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin. Yang terakhir kalau tak silap saya surah apa ni? 70. Pelbagai kepercayaan lah. Okey, baik. Siapa yang pegang kitab tu muka surat 70. Pelbagai kepercayaan manusia tentang ketuhanan. Pelbagai kepercayaan manusia tentang ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua golongan manusia di dunia ini dan sikap mereka tentang ketuhanan. Golongan yang pertama ialah yang mengaku wujudnya Tuhan. Golongan yang kedua sebaliknya. Golongan yang percaya wujudnya Tuhan itu pula terbahagi kepada beberapa keadaan. Yang pertama, percaya Tuhan itu esa dan tiada yang sebanding dengannya. Inilah yang menjadi keyakinan golongan mukminin dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kitalah insya-Allah. Sementara satu lagi golongan tidak percaya wujudnya Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam fahaman komunis ataupun apa satu lagi, etis. Yang tak percaya ada Tuhan. Mereka berpendapat bahawa alam ini termasuk manusia semualah terjadi kerana adanya proses evolusi, iaitu perkembangan sel-sel. Dia kata macam itulah, tanpa pencipta. Jadi dia berjadi sendiri saja. Daripada golongan yang percaya kepada adanya Tuhan, ada pula kita balik pula yang pertama tadi, golongan yang percaya ada Tuhan pula. Ada pula yang percaya bahawa Tuhan itu ada tiga, yang ni Trinity, sebagaimana penganut Nasrani. Surat sebelah. Nabi Isa dan Maryam juga dianggap sebagai Tuhan. Mereka tergolong di kalangan orang yang menyekutukan Allah, musyrikin, menyekutukan Allah, syirik, bersyarikat. Saya pernah sebut kan. Jadi kalau kita faham konteks apa maksud syarikat, syarikat ni ada beberapa orang pemodal. Beberapa pemodal yang letak modal dia untuk sama-sama membangunkan syarikat.
Jadi kalau musyrikin dari konteks akidah, maknanya ada beberapa Tuhan yang duduk sekali, ada kuasa yang mengurus alam ini. Lebih kurang macam itulah maksud dia, bersyarikat. Okey. Jadi mereka ni menganggap Nabi Isa dan Maryam juga sebagai Tuhan, maknanya sama level dengan Allah. Malah ada pula golongan yang berpendapat Tuhan itu banyak bilangannya, seperti mana penganut Hindu. Banyaklah Tuhan, Tuhan petir, Tuhan perang, Tuhan sehat, Tuhan kesihatan, Tuhan sakit, Tuhan apa lagi, Tuhan tanah, Tuhan air. Banyaklah. Sebagai umat Islam yang dikurniakan akal, dan akal itu dipandu dengan wahyu. Kita ada akal, dan akal kita yang dikatakan boleh berfikir, boleh beranalisis dan sebagainya ini mendapat panduan ataupun kita kata bimbingan nak guna akal, cara nak guna akal. Bimbingan nak guna akal itu daripada wahyu Allah. Wahyu Allah ni turun melalui apa? Melalui para nabi, para rasul. Maknanya Allah ni nak menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Allah ciptakan kita, letak atas muka bumi dengan kepelbagaian banyak nikmat yang boleh kita guna sebagai sumber untuk kita ta'abudi, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, ataupun sebagai bahasa lain khalifah, mengurus alam sebagai usaha kita nak taat pada Allah. Allah tambah lagi, Allah kita dah tahu ada akal apa semua, Allah bagi lagi rasul, Allah bagi lagi nabi sebagai pembimbing lagi. Maknanya nak guna akal, macam mana cara dia, ni ada nikmat ni, maka macam mana peranan akal atas nikmat ni, maka diberi lagi bimbingan. Itu menunjukkan rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Sebab tu Allah mula-mula sekali memperkenalkan dirinya dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat pertama Quran kan, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi digunakan akal yang dipandu wahyu. Kita berkeyakinan bahawa Tuhan itu esa, satu, tunggal, dan mustahil ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Yang ni dalil yang kita biasa sebut dah. Jika percaya ada yang menyerupainya, maka timbullah tanda tanya. Tuhan yang berbilang itu, siapa pula yang cipta antara satu sama lain? Kalau dikatakan Tuhan itu berbilang-bilang, ada pecah-pecah lagi, maka soalannya antara Tuhan-Tuhan tu siapa yang menciptakan antara satu sama lain? Selain itu Allah menjelaskan sifat dirinya berhubung dengan insan ciptaannya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Baik, ayat tadi disebutkan, ayat surah Al-Qaf, surah Qaf tadi ayat 16, kami yang ciptakan manusia dan kami tahu apa dalam hati manusia. Maknanya luar dalam pun Allah tahu. Dan bahkan Allah jelaskan kami lebih dekat dengannya, lebih dekat berbanding daripada urat lehernya sendiri. Allah bagi suatu ibarat lebih dekat Allah tu dengan kita berbanding dengan urat leher kita. Ni urat leher. Urat leher sini. Kita tak nak cerita bab kurban lah, bukan cerita bab sembelih kurban putus urat tu, tidak. Nak cerita urat leher. Kalau kita tanya, kalau kita sama-sama bincang lebih lanjut lah, kenapa tak guna urat tangan ke, urat paha ke, urat perut ke, tapi guna urat leher? Nak sebut dekatnya dengan kita tu. Kalau tangan ni boleh tarik ke sana, perut ni masa sejauh sikit, tapi bila leher tu macam kita dah tu, maknanya lekat dengan nyawa kita, akal dan hati tengah-tengah. Ni memang kita dah ni. Sebab tu kalau nak apa-apa pegang leher, pedang ke leher. Nak sebutnya, inilah kita punya ni pembatas dia atas diri kita ni lah. Kalau habis ni, habislah. Tapi Allah nak sebut gambaran lebih dekat daripada urat leher. Soalan akidah kita, adakah Allah ni memegang, Allah ni duduk pada jarak?
Allah ni ada jarak jauh, jarak dekat ke? Atas diri Allah ni ada jauh, ada dekat ke? Kalau kita sama-sama kita adalah jarak ni semeter, 2 meter. Jadi Allah ni ada jarak ke? cm ke, milimeter ke, ada ke? Itu kita belajar akidah. Allah ni tidak menempati tempat. Allah ni tidak menempati makan ataupun tempat. Sedangkan tempat itu, bahkan tempat itu Allah yang cipta. Jadi Allah tak bergantung kepada tempat. Yang ni cuba nak sebutnya, Allah nak sebut pada kita yang Allah ni dekat dengan kita, tapi nak guna bahasa yang kita boleh faham. Itu saja. Sebagaimana kisah Isra' Mi'raj Nabi. Isra' Mi'raj Nabi naik ke atas. Nabi naik ke atas satu tempat yang lebih tinggi daripada Arash. Apa nama tempat tu? Sidratul Muntaha. Baik, soalan dia, adakah Allah tu duduk kat Sidratul Muntaha? Yang Nabi kena naik situ? Tidak pula. Cuma Allah jadikan alam ataupun alam Sidratul Muntaha itu, tempat Sidratul Muntaha itu sebagai tempat pertemuan untuk Nabi Muhammad nak berjumpa dengan Allah. Sebab kita ni makhluk kena bergantung pada tempat. Kita kena ada tempat baru kita ada kita. Kita kena gantung pada tempat baru ada kita. Sedangkan Allah nak ada dia tu tak bergantung kepada siapa-siapa. Baik. Jadi nak menunjukkan bahawa dekatnya Allah dengan kita, Allah bagi satu tamsilan, lebih dekat daripada urat leher. Urat leher ni memang dalam kita dah. Urat leher ni memang dalam diri kita dah. Tapi Allah kata Allah lebih dekat lagi. Nak faham dengan akal, nak guna bahasa payah dah sebenarnya tu. Tapi kita boleh faham. Nak sebutnya Allah ni dengan kita ni dekat sangat, tak jauh. Ayat di atas bukan saja menjelaskan bahawa insan adalah di antara ciptaannya, malah Allah turut mengetahui rahasia kita. Rahasia apa? Rahasia bisikan hati kita. Apa yang ada dalam hati kita, apa fikiran kita, apa tanggapan kita kepada siapa-siapalah. Allah tahu semua tu. Dia terlalu hampir dengan manusia sehingga lebih dekat daripada urat saluran darah yang ada pada leher manusia itu sendiri. Ini menunjukkan bahawa Allah tidak terbabit terlibat dengan jarak jauh atau jarak dekat. Orang yang meyakini Allah terlalu dekat dengan dirinya, sudah pasti dia merasa gerun dan amat sayang pada Allah pada waktu yang sama. Gerun dan kasih pada Allah pada masa yang sama. Kalau dalam ihsan, ada iman, ada Islam, ada ihsan, kan? Hadis Jibril tu. Mal ihsan. Jibril tanya, akhbaruni, ceritakan, ditanya Nabi Muhammad, akhbaruni, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi pun jawab, ihsan ini apa dia? Kamu berbuat sesuatu seolah-olah kamu memandang kepada Allah. Tapi kalau kamu tak dapat rasa macam tu, kamu meyakini bahawa Allah memerhatikan kamu. Baik. Dua benda ni sebenarnya menjadi pecahan kepada kita. Pecahan apa dia? Perpecahan kepada akhlak ataupun hal keadaan diri kita dalam sesuatu perkara. Yang ni disebut sebagai, yang pertama musyahadah, yang kedua disebut sebagai muraqabah. Baik, dia pecah. Apa itu musyahadah? Nak kait dengan ayat tadi lah. Musyahadah ni apa dia? Dalam segala perkara yang kita lakukan, kita merasa bahawa Allah berada di hadapan kita. Musyahadah ni syahadah. Kalau dua kalimat syahadah, dua kalimat kesaksian lah. Syahadah ni maknanya kesaksian, pengakuan. Kita menyaksikan sendiri, dia bukan rasa saja ni. Kita saksi, rasa jelas. Saksi ni yang Allah duduk depan kita ataupun Allah duduk tepi kita tu. Itu musyahadah. Dalam buat apa-apa, kita merasa, kita menyaksikan bahawa Allah berada di hadapan kita. Ibarat macam ni lah. Saya selalu bagi contoh macam ni. Kalau orang nak menghadap jumpa sultan, kalau menghadap jumpa sultan, mana betul-betul jumpa tuanku ni, ampun, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Tu ayat Melayu kita lah. Bila jumpa dengan Tuhan, bila jumpa dengan sultan, dengan raja tadi. Bila kita duduk depan raja, maknanya kita menghadap dia betul-betul. Raja tengok kita dan kita nampak dia depan kita. Bila kita nampak sultan depan kita, soalan saya mudah. Adakah kita nak main-main ketika kita menghadap tu?
Nak korek hidung pun tak berani. Nak? Betul tak? Mana ada orang korek hidung depan sultan? Nak? Ada dalam TV kan, time mufti wilayah dia baca doa, dia silap sebut je, berpeluh nampak dalam TV, nampak HD tu. Ha, silap sebut je, silap sebut nama, berpeluh je. Takut, punya takut. Tuanku duduk sengih dah atas tu, Tuanku Abdullah dah. Yang dia betul aku sengih dah, dia sengih sajalah. Kawan ni punya getah lah. Maknanya tak boleh nak main-main. Tak boleh nak main-main. Itu raja. Maknanya merasa raja depan kita, kita tak main-main buat apa-apa. Samalah dengan budak periksa. Budak periksa dalam kelas. Tak, ada pengawal periksa kat depan. Dia jawab betul-betul lah. Pengawal tu keluar pintu kejap je nak ambil angin luar dewan. Dia mula paling kat kawan dia. Betul tak? Itu musyahadah. Merasa dalam setiap kerja buat kita, tak kira lah semayang ke, benda lain ke, kita merasa yang Allah ada depan kita. Kerana kita tak main-main buat apa-apa. Yang kedua disebut muraqabah. Muraqabah ni merasa disaksikan. Dia tak dapat musyahadah, dia dapat muraqabah pun tak apa. Apa dia? Setiap tindak tanduknya dia meyakini bahawa Allah menyaksikan dia. Kalau tadi Allah depan dia, yang ni Allah menyaksikan dia. Dia tak dapat rasa Allah depan dia, tapi dia percaya dan yakin bahawa setiap sesuatu dia diperhatikan. Macam apa dia? CCTV pula. Dia lain pula CCTV. Jauh sikit lah maknanya. Ada CCTV, maknanya tak berani nak buat macam-macam juga. Sebab apa? Allah menyaksikan dia. Dan jadi Allah menyaksikan ini boleh jadi dengan erti kata malaikat ada kiri kanan. Boleh juga kita ertikan begitulah. Maknanya setiap perbuatan kita ni dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah. Innallaha alimun khabir. Bahkan di sini ayat sebut ni, bisikan hati pun Allah tahu. Luar dalam Allah tahu belaka. Pastinya, tadi sebut ni, pastinya merasa gerun dan dalam masa zamu merasa kasih kepada Allah. Ini iman, keyakinan yang membuahkan kepada ihsan. Setiap tingkah laku kita merasa Allah berada di hadapan kita. Itu disebut sebagai musyahadah. Ataupun tak mampu nak rasa begitu, kita ambil level nombor 2, kita meyakini bahawa setiap perbuatan kita disaksikan, diketahui oleh Allah. Jika seseorang tidak merasa sedemikian, walaupun dia sedar bahawa Tuhan itu terlalu hampir, ianya menjadi bukti bahawa orang itu sebenarnya tidak kenal Tuhan dan siapa diri. Tak kenal Tuhan, tak kenal diri. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa yang kenal Tuhannya, maka dia kenal diri dia. Ataupun terbalik pun boleh jadi, siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhan dia. Baik, dua-dua tu boleh pergi marilah. Kenal Tuhan, Allah pencipta. Kenal diri, kita ni dicipta. Kenal Tuhan penuh dengan sifat-sifat kesempurnaan. Kenal diri penuh dengan sifat-sifat kelemahan. Memang Allah itu amat dekat dengan manusia ciptaannya, kerana Allah itu zat yang Maha Esa. Tidak sama dekatnya manusia yang bersifat jisim, benda, seperti dekatnya urat darah dengan urat lehernya sendiri. Dan Allah itu sangat dekat. Tetapi nak memahami dekat ni tidak sama macam kita faham dekat benda berjisim macam kita. Dia tak sama cara faham dia tu. Jika manusia berfikir bahawa urat darah pada leher bukan sahaja terlalu dekat, bahkan sebati pada batang leher manusia, maka bagaimana Tuhan disebut lebih dekat berbanding urat darah pada leher manusia? Itu satu persoalan. Maka jika manusia berfikir begitu, seolah-olah beranggapan bahawa Allah berjisim seperti benda lain atau macam kita, maka sampai bila pun kita takkan faham dan takkan kenal siapa diri kita. Sebab tu saya sebut tadi, kalau kita guna akal kita, sebenarnya kita boleh faham. Cuma ayat mana nak guna tak sesuai. Sebab dia panggil apa? Lain-lain kan. Dia panggil kategori tu lain dah. Allah ni Tuhan yang tidak ada siapa yang menyamainya. Kita pula nak samakan, nak explain apa-apa, kadang-kadang kita boleh contohkan benda lain. Tapi dengan Allah ni nak contohkan apa? Sebab tak ada siapa yang sama. Tak ada apa-apa pun yang sama. Tapi kita faham yang Allah tu dekat dengan kita.
Gitulah. Inilah sebenarnya yang berlaku kepada kebanyakan ayat-ayat mutasyabihat, macam mana dipahami oleh golongan ulama salaf. Dah, benda tu boleh maklum dah, boleh faham dah, dan tak perlu kepada huraian. Cuma apabila sampai suatu keadaan, ni hak ulama sebutlah 300 tahun sebelum dan selepas ni, bila sampai kepada satu keadaan yang terpaksa juga perlu kepada penjelasan. Oleh kerana apa? Akal ini menerima banyak, kita kata, syubhatnya. Banyak pemikiran yang tidak berlandaskan kepada pemikiran wahyu. Maknanya akal ada tapi tak bersumber wahyu. Kan wahyu disebut wahyu sebagai pembimbing. Akal ada, tapi bila dia bergerak sendiri tanpa bimbingan wahyu, dia bermasalah. Nah, akhirnya mantik terabur apa semua. Maka kerana suasana macam tu, Islam kan makin tersebar luas. Pergi ke Isfandiar ni dekat Parsi apa semua. Isfandiar ni nama orang. Pergi ke situ Herakles, apa, zaman Nabi tu dah ada, tapi luas lagi cakupan dia. Makin Islam makin berkembang sampai ke India, sampai ke mana-mana. Maknanya dulu ni kawasan-kawasan ni, negara-negara luar daripada tanah Arab ni sebenarnya sudah ada suatu tamadun, sudah ada suatu kerajaan. Rom, Parsi, apa lagi, India tu, India pun ada tamadun dia lah, tamadun Indus. Indus. Betul lah, Indus. Mereka sudah ada ketamadunan. Bila kata tamadun ni adalah manusia yang sudah ada pemikiran dia sendiri, sudah ada kemajuan dia sendiri, sudah ada seni dia sendiri, agama, budaya dan bahasa mereka. Dah ada pemikiran tu. Menyebabkan mereka maju. Bila datang Islam, mereka baru masuk Islam, meyakini ada Tuhan satu. Tapi pemikiran-pemikiran daripada hak lama tu bawa masuk juga ke dalam Islam, sehingga ulama kita terpaksa jawab. Bila jawab itulah maknanya perlu kepada takwilan. Ada beberapa perkara perlu kepada takwilan. Pada zaman ulama salaf, mereka hanya tafwid. Tafwid ni iman tanpa menyatakan apa-apa. Iman, yakin dah. Dan boleh cahaya, boleh yakin, boleh faham dah. Kita panggil apa? Maklum bid darurah. Dah faham dah. Tapi bila masuk kedian-kedian ni kena explain lebih. Dia kena explain lebih sebab fikir lebih sangat. Masuk benda lain yang merosakkan. Menyebabkan kena betul balik, banyak skru kena pulah balik. Dia jadi gitu. Okey? Baik. Ala kulli hal, dua-dua ulama salaf dan khalaf, mereka semua ini sebenarnya daripada satu jalur yang sama. Cuma suasana zaman saja. Okey, baik. Kalau kita bab salaf, agak pelik lah. Kalau salaf tu zaman sekarang ni ada golongan yang mengaku salaf. Sebab salah tu hak 300 tu je. Kita kedian ni tak jadi salah dah. Kita hanya disebut sebagai kita ni golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Sudahlah. Nak kata salah tak salah tu. Nak kata salaf tu salah. Sebab salah tu hanya untuk 300 tahun pertama. Bahkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Mansur Al-Maturidi tu tahun 260 ke atas. Maknanya hujung-hujung tahun 300 pertama, hujung-hujung baru ada. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam empat mazhab ni awal lagi. Tahun 100 tahun bawah tahun 200 belaka ni. Imam awal ni. Imam Malik, Imam Hanafi dulu, waktu Malik, waktu Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ni tak awal-awal belaka ni. Mereka dulu baru datang ulama, kita kata, yang menyusun kembali sehingga adanya Ahlussunnah wal Jamaah. Asalnya fahaman itu fahaman salah. Mereka ni pun dianggap salah sebab 300 tahun awal. Mereka cuma melihat keadaan zaman pada ketika itu dengan sebab kalut dengan Jabariyah, dengan Qadariyah, dengan Mu'tazilah dan sebagainya, Syiah apa semua, maka bercampur. Ada umat yang kurang memahami ataupun susah nak memahami. Bercampur mana satu betul ni, bunyi keluar bunyi, nak kata, semua ada macam guna ayat Quran. Macam guna ayat Quran, tapi mana satu betul. Maka disusun balik mana pendapat yang sebenarnya ijma' di kalangan umat Islam, di kalangan ulama' dan umat Islam, macam mana disampaikan oleh Nabi, turun kepada sahabat, para tabi'in, tabi'in. Kalau mereka ni tabi'in generasi ke-5 dan 6 dah.
jauh lah sikit, tapi maknanya benda tu dah ijma' tahu, cuma dia susun balik bentuk silibus, dalam bentuk silibus, buat satu silibus. Maknanya apa, kepahaman kita yang sepatutnya apa dia yang diajarkan oleh Nabi dipermudahkan cara fahamnya. Sebab tu jadi ada sifat ma'ani, sifat salbiah apa semua, sifat 20 lah kita rasa mudah faham tu. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat harus, sifat mustahil apa semua kita belajar dalam akidah tu. Mereka hanya menyusun balik. Benda tahu maklum, cuma dia selerak lah, dia tak ada kitab waktu tu. Dia mengajar macam ni saja, panggil talaki saja dengan tok guru. Tapi zaman hak lewat-lewat sikit ni, sebab berlaku kecelaruan ataupun disebut sebagai kemuncak ataupun berlaku suatu yang hebat dalam hal bid'ah. Bid'ah di sini merujuk bid'ah dalam hal akidah. Disebut, kalau dulu dikatakan ahli bid'ah ni merujuk kepada orang bid'ah dalam cara faham akidah. Inilah Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah ni bid'ah belaka ni. Bid'ah dalam akidah. Bukan bid'ah macam kita bahas sekarang ni. Bid'ah zaman dulu adalah bid'ah akidah. Maknanya mereka baru, cara faham baru yang tak diajar oleh Nabi, cara faham tu. Itu disebut bid'ah. Baik. Jadi mereka mudahkan balik, susun kaedah, yang itulah yang jadi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hanya kaedah saja. Kaedah memahami akidah. Baik, pemudahlah, macam mazhab-mazhab ni pun sama juga. Cara nak faham hukum hakam mengikut pendapat ulama mana, mazhab mana kita ambil tadi. Itu kaedah mudah. Sebab kita tak baca Quran, kita terus keluar hukum, tidak. Sebab kita belum tentu dapat faham, belum tentu cukup ilmu alat kita. Tetapi para ulama tadi, Allah sudah beri kepada mereka kelapangan ilmu yang sangat besar, hikmah dan sebagainya. Mereka bantu kita, mudahkan kita faham agama ini. Sebab tu kita kata Allahu Akbar. Kita kata Allahu Akbar tu apa dia? Allahu Akbar apa, takbiratul ihram. Kita boleh sebut apa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebut Allahu Akbar tu rukun qauli. Angkat tu sunat. Kita tahu kan? Angkat takbiratul ihram tu sunat. Allahu Akbar sebut tu rukun qauli. Rukun, wajib, betul, wajib sebut. Kalau tak sebut, tak sah sembahyang. Angkat ni sunat, tak angkat tak apa, cuma makruh, rugilah. Dah Nabi buat, kita tak buat pula. Kita tahu kan? Tahu mana hukum tu? Kita belajar. Tetapi nak dapatkan yang ni jadi sunat, yang ni jadi rukun tu daripada mana? Itu peranan ulama-ulama tadi. Dia ambil dalil mana? Kita tak belajar dalil tu. Dalil tu pula daripada siapa, mana dia punya perawi dia, status dia. Ni kerja dia lah, kerja para ulama tadi. Kita ni ambil hukum amal je. Tahu, belajar, ambil ilmu, ambil hukum, amal. Mudah saja. Yang penting selamat masuk syurga. Dah, tu saja. Tapi kadang-kadang bila jadi fitnah, benda ni dikorek, menyebabkan masyarakat pun celaru, itu jadi fitnah. Okey, baik. Jauh dah lagi kita. Selain itu, satu faham lagi. Ini pun satu kepahaman. Selain itu, Allah tidak pula dikatakan hulul. Hulul ni apa dia? Menyerap masuk ke dalam sesuatu perkara. Hulul. Tidak menyerap masuk, dan sesuatu pula tidak menyerap masuk ke dalam zat Tuhan. Maknanya tak ada katanya Allah dimasuk dalam tubuh kita. Ni hulul, faham hulul. Faham hulul maknanya satu fahaman Ahlussunnah wal Jamaah tolak terus. Tak ada. Tidak ada. Dalam tarekat pun tak ada. Allah masuk dalam tubuh seseorang, dan bila dia berbicara sebenarnya itu kalamullah, cuma Allah guna jasad kita. Itu tak ada. Tidak ada sesekali faham yang sebegitu. Baik, menyerap masuk ataupun sesuatu itu menyerap masuk ke dalam Tuhan, lagi tak ada. Baik. Oleh sebab Nabi Isa lahir ke dunia tanpa bapa, maka golongan Nasara menganggap bahawa pada diri Isa dan Maryam itu terdapat unsur Tuhan. Maknanya Allah pecah diri dia masuk dalam tubuh Isa dan Maryam. Itu bagi hulul. Itu cara faham Nasara yang tertolak. Hakikat yang sebenarnya berhubung dengan isu ini seperti yang Allah tegaskan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar
ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Ia malaikat Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah malaikat utusan Tuhanmu, memberimu seorang anak lelaki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak lelaki sedangkan aku tak pernah disentuh perempuan, disentuh oleh mana-mana manusia pun. Dan aku pula bukan perempuan murahan, bukan pelacur, bukan penzina. Jibril pun berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal ini mudah bagiku, dan agar dapat kami jadikan ia, mana peristiwa tu, sebagai suatu tanda bagi manusia, tanda kebesaran Allah, dan sebagai rahmat daripada kami. Dan hal itu adalah sesuatu yang sudah pun diputuskan. Nah, Nabi Adam tak ada ibu, tak ada bapa. Nabi Isa tak ada bapa. Kita ada ibu, ada bapa. Nabi Muhammad ada ibu, ada bapa. Jadi Allah boleh buat apa-apa saja kebarangkalian itu untuk jadikan siapa-siapa. Dah, daripada tiada kepada ada. Hak ni hak ada mod dah, cuma tinggal tambah je. Lagi mudah Allah nak sebut. Kaum surah Maryam ayat ke-19-21. Kaum Nasrani Kristian menganggap berlakunya serapan, hulul tadi, serapan Tuhan ke dalam diri Isa dan Maryam. Fahaman hulul ditolak oleh Islam kerana Tuhan adalah zat yang esa, bukan diserap masuk ke dalam manusia. Zat Allah tu esa dah. Dia berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsih. Allah tak bergantung pada siapa-siapa. Jangan kita kata qiyamuhu binafsih, berdiri Allah itu dengan sendirinya. Kita duk bayang macam kita berdiri. Kita duk bayang macam kita berdiri sendiri. Time kita sakit lutut, kita guna tongkat. Itu jangan bayang macam tu. Bukan maksudnya Allah ni berdiri, lepas tu berdiri pula nak kena ada kaki macam kita baru kata berdiri. Tak. Maknanya atas diri Allah itu sendiri, dia tak gantung pada siapa-siapa lah tu maknanya. Allah tak berkehendak pada makhluk. Dia nak buat apa-apa, diri dia lah. Hak dia. Sebab tu kun fayakun apa semua tu kait lah ke tu. Baik. Cuma kaedah Asy'ari Maturidi tadi dia menyusun kembali. Nak supaya kita mudah faham sifat-sifat tu secara ringkas. Itu saja. Baik. Benda lain juga tidak menyerap ke dalam zat Tuhan. Kepercayaan tentang hulul bercanggah dengan zat Tuhan yang Maha Pencipta. Allah tu esa, Allah diri sendiri. Bahkan kalau Allah masuk dalam diri seseorang, jadi turun level, downgrade lagi. Jadi downgrade jadi downgrade pula. Kerana tiada sebarang keperluan bagi Allah untuk menyerap masuk ke dalam diri makhluk. Kedudukan kejadian Nabi Isa telah ditegaskan dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misalan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam bagi Allah. Di sisi Allah, Isa ke Adam ke sama saja. Allah menciptakan Adam daripada tanah, khalaqahu min turab. Kemudian Allah berfirman, jadilah, maka jadilah ia. Baik, Ali Imran 59. Maka sebenarnya bagi Allah tidak ada kepayahan, tidak ada apa-apa, tak ada istilah susah ataupun senang bagi Allah, tak ada apa. Itu normal bagi kita, normal saja. Kita yang memberi label susah, sederhana susah, senang sangat, itu label kita bagi Allah tak ada label tu. Kita yang mengkelaskan satu perkara kan. Bagi Allah tak ada apa, tak ada beza. Nabi Adam, nak cipta Nabi Adam, lepas tu nak buat hak Nabi Isa ni, tak ada masalah. Tidak ada apa-apa bagi Allah, sama saja. Nabi Adam dilahirkan ke dunia tanpa ibu dan tanpa bapa. Kenapa baginda tidak dianggap Tuhan? Nabi Isa ni ada mak, tapi dia anggap Tuhan. Nabi Adam tak ada mak, tak ada ayah, patut level dia tinggi lagi ya. Betul tak? Ni soalan dia. Allah nak suruh fikir tu, afala taqilu tu, nak suruh fikir tu. Nabi Isa ni ada mak, ada hak melahirkan, tapi dikatakan sebagai Tuhan. Kenapa tak sebut Tuhan kat Nabi Adam?
Nabi Adam tu tak ada mak, tak ada ayah, patut dia lagi Tuhan daripada Nabi Isa kalau kira lah ayat kita lah ni. Itu Allah nak suruh fikir tu. Ya. Baik. Ini membuktikan kepercayaan Nasrani tentang Isa dan Maryam adalah tidak benar. Mengatakan mereka sebagai Tuhan tidak benar, ataupun Tuhan menyerap masuk dalam mereka tu tidak benar. Tiada dalil untuk menyokong kepercayaan tersebut. Sebab tu Islam Al-Quran sebenarnya mengajarkan kepada kita mantik, iaitu cara berfikir logik, cara nak berfikir lurus lah, cara berfikir lurus. Fikir ni kena ada kaedah dia juga. Fikir belaka, semua ada akal, tapi cara berfikir lurus ni macam mana? Sebab tu diajarkan. Baik, terus kepada tajuk yang seterusnya. Sambung teruslah, Isyak ada lagi masa ni, ada 10 minit boleh lagi ni. Berhemat ataupun cermat dalam membicarakan perkara akidah. Baik, saya minum kejap. Dalam kalangan orang sufi. Siapa orang sufi? Suf ni maknanya orang yang nak membersihkan diri. Sufi ni orang yang sentiasa duduk dalam keadaan rendah diri, membersihkan diri. Terdapat orang yang tinggi perbahasan tentang ketuhanan. Di kalangan orang sufi sendiri, bila berbicara tentang hal-hal ketuhanan, dia lebih detail, lebih dalam dia berfikir, dan kadang-kadang pemikiran serta bahasa yang digunakan itu tidak difahami oleh orang awam. Tidak difahami oleh orang awam, kerana mereka membahaskannya dengan lebih dalam. Kita ni, kita hanya sebut Allah itu Tuhan, Tuhan Esa, tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Itu ayat kita sebut dan kita fahami dan kita imani. Tapi kalau datang ke ahli sufi ni, lebih detail perbahasan dia, lebih dalam lagi. Apa yang dimaksudkan dengan Allah ni, tidak ada siapa yang menyamai, sehingga kan payah dijangkau oleh akal dan sukar difahami masyarakat awam. Hal yang sebeginilah yang berlaku kepada Al-Hallaj, seorang tokoh sufi yang kontroversi. Kalau Al-Hallaj ni berlaku kat tanah Arab sana. Dekat mana Al-Hallaj ni? Kat Baghdad tak silap saya. Kat Baghdad tak silap saya lah. Lepas tu dekat Indonesia pun ada benda sama berlaku. Kan kisah Wali Songo dengan siapa tu? Syekh Siti Jenar. Lebih kurang lah tu cerita dia tu. Lebih kurang. Baik, isu dia apa dia? Isu dia kita tengok, kita baca sikit. Dalam pengajian tasawufnya, nya tu siapa? Nya tu Al-Hallaj lah. Al-Hallaj ni ulama, orang soleh, orang sufi. Dia pun ada mengajar juga. Maknanya dia ni tok guru lah. Ada murid dia juga. Baik. Dalam pengajian tasawufnya, beliau menghuraikan masalah ketuhanan dengan kupasan yang sangat rumit, sangat dalam, sehingga kan sukar diukur hakikat keilmuannya. Baik. Tapi dalam hal ini, apabila berbicara hal ketuhanan dengan bahasa yang tinggi, yang dalam, kalau kita ni bahasa tinggi lah, kita kata mudah tak? Boleh tak kita bila tinggi dan kita tak mampu faham, kita tu kata ni sesat? Boleh tak macam tu? Yang ni ulama kita dia ada SOP dia, standard operasi dia. Nak kata sesat tak sesat ni kena ada standard dia. Apa dia? Yang pertama, kalam itu kena tanya maksud apa kepada tuan asal badan dia. Dia sendiri. Kalau dia hidup, kena tanya dia. Kalau dia tak ada dah, tanya anak murid dia. Betul ke tidak? Ataupun apa maksud sebenar perkataan itu? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tengok balik dia ni semayang ke tidak. Dia cakap Tuhan ni apa-apa cerita dia tu, kan, itu sebab perbahasan dia dalam. Kita pun tak sampai nak faham. Sebab banyak benda rahsia ataupun benda-benda halus yang kita tak boleh nak faham sebab kita tak terfikir ke situ. Silibus darjah 1, kita ni baru mengaji agama sampai darjah 1, tapi benda ni silibus budak tingkatan atas. Macam mana darjah 1 nak faham atas? Tak boleh terbayang dah kita. Dah, benda tu tinggi. Kita baru mengaji darjah 1, baru nak meja, baru nak hafal huruf, suku kata, konsonan dan sebagainya, baru nak kala-kala. Dia ni silibus 6 atas ni, kata 6 atas. Itu contoh mudah dah tu. Macam mana nak faham? Jadi kena tanya dulu.
Ataupun kita kena belajar sampai tak kita boleh faham macam tu juga. Itu saja cara dia. Sebab dia fikir lebih dalam. Baik. Standard operasi apa lagi? Kena tengok daripada sudut pengamalan syariat dia. Nak kata dia sesat atau tidak, tengok pada sudut pengamalan syariat dia. Dia semayang macam mana? Akad takbir 2 kali ke? Semayang zuhur 4 rakaat setengah ke? 4 setengah. Macam mana rupa 4 setengah? Nah, apa lagi? Sujud 3 kali ke? Ataupun dia tak semayang ke? Ataupun dia semayang seorang atas bukit ke? Orang tak nampak? Dia tengok pada sudut syariat. Adakah dia kata tak perlu pergi haji? Adakah dia tak puasa? Adakah dia tak bayar zakat? Maka tengok pada sudut syariat. Jadi halah ini daripada sudut syariat tak ada masalah, sama je. Cuma dari sudut akidah, dari sudut bukan akidah yang basic sama. Cuma basic kita ni ada konkret, ada hak dalam lagi. Kita setakat ni okey dah, kukuh dah, tapi dia pergi dalam lagi. Nah, dia pergi korek dalam lagi. Yang ni bukan semua orang mampulah. Jadi sebab itu nak tahu betul atau tidak, ulama bagi ketetapan SOP tadi. Yang pertama, tanya dia sendiri maksud perkataan dia tu. Yang kedua, tanya muridnya. Nah, yang ketiga, dia tak ada tanya murid. Nah, kalau rujuk kepada penulisan, kadang-kadang penulisan itu ada pertambahan, ada orang yang nak ni ke, kadang-kadang boleh jadi tak betul-betul ni lah penulisan ni. Sebab dia kadang-kadang penulisan ni macam kitab ni, adakah kita boleh yakin kitab ni macam kitab Sahih Bukhari? Saya tanya, tuan-tuan yakin ke kitab tuan-tuan pegang ni segala ilmu dalam dia ni confirm macam bukan confirm, dia kata kepastian yang tinggi macam Sahih Bukhari? Tak, sebab ada kemungkinan. Nah, kalau tengok sini ni pun ada pembetulan dia beritahu. Dah editing, editing kadang-kadang salah. Dah kadang-kadang terlepas pandang. Makna tidak ada satu kepastian juga yang confirm. Jadi kalau bab penulisan boleh jadi ada belum tentu lagi. Jadi lepas tu yang ketiga, ulama sebut apa tadi? Lihatlah pada pelaksanaan syariat dia. Adakah dia masih beramal dengan syariat yang betul? Itu saja. Maknanya kita masih lagi kena menganggap dia sebagai ahli syahadah. Okey, itu SOP yang ditetapkan. Saya sebut ni bukan apa, sebab ni lah ada isu pagi tadi tu. Pagi tadi kan ada berlaku perdebatan di Perlis tu. Bukan perdebatan, dialog ilmiah tentang kedudukan tarekat Naqsyabandi. Bukan tarekat Naqsyabandi, kedudukan ni Syekh Nazim Haqqani itu sendiri. Dia bincang ke situ. Saya tak nak urah lah, nak habis lah. Cuma saya sebut secara dia punya ni je, kasar saja. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mudah-mudah mengkufurkan orang yang bersyahadah. Orang mengucap mudah-mudah kita nak suruh dia, kita kata dia kufur, apa dia ni keluar Islam. Kita siapa? Sebab yang nak menghukum dia ni keluar daripada Islam, qadi dia. Qadi bukan orang awam. Qadi maknanya orang yang memegang hukum, undang-undang hukum pada suatu negeri. Qadi je boleh. Qadi saja boleh menjatuhkan hukuman. Jadi qadi nak jatuh hukuman, tengok SOP tadi lah. Tengok, kena kaji dulu. Tak boleh terus macam tu. Sebab iman kufur bukan benda main-main. Iman kufur bukan benda main-main. Baik, tengok Al-Hallaj tadi. Antara kata-kata Al-Hallaj yang mengelirukan, tiada dalam jubahku kecuali Allah. Ma min jubbati illallah. Tidak ada dalam jubahku ni kecuali Allah. Maknanya Allah dalam jubahku. Allah duduk dalam poket aku, Allah dalam jubah aku. Tiada yang dalam kocekku kecuali Allah. Akhirnya yang diriwayatkan, ada yang berkata, ada yang meriwayatkan dia berkata, Anallah, akulah Allah. Okey. Dalam sebutan syariat, kafir lah ni. Betul tak? Dia kata Allah dalam jubah aku, Allah dalam poket aku. Akulah Allah, Anallah. Kalau kita bincang bab syariat, kafir dah. Kita kata kufur dah. Bahkan meletak, kalau berbincang kita, meletakkan Allah tu dalam dengan tempat atau duduk sekali dengan kita dah, lebih pada hulu dah ni.
Meletakkan Allah dengan dia dalam poket pula tu. Kalau kira downgrade betul lah, Allah ni lekeh sangat Allah dalam poket. Kalau kita pergi faham ke situ, jadi betul ke maksud dia macam tu? Sebab tu perlu kepada kita panggil apa ni, tabayyun dululah kepada tuan asal. Baik. Lantaran kata-kata yang mencetuskan kekeliruan dalam kalangan Islam, masyarakat Islam, akhirnya Al-Hallaj dihukum bunuh. Dihukum bunuh oleh siapa? Pemerintah. Pemerintah dapat hukuman tu siapa? Pemerintah ni menunjuk pada apa? Qadhi. Ulama-ulama pada ketika itu bersidang. Sama dengan kes apa dia? Syekh Siti Jenar tadi. Maka para wali-wali songo di tanah Jawa tu bersidang, mereka menentukan hukuman atas Siti Jenar. Syekh Siti Jenar. Sebab apa? Kalam-kalamnya itu boleh merunsingkan. Runsing. Kalau budak muda kata risau. Bagi risau masyarakat Islam pada ketika itu, yang bukan semua orang dapat faham. Maka daripada sudut syariatnya, dia wajib dihukum bunuh. Wajib dihukum bunuh kerana menjaga kelestarian ilmu syariat. Kalau ada habis orang duk kata dalam jubah, lepas ni bukan jubah lah, Allah dalam baju aku, Allah dalam baju kut aku. Kalau budak orang main bola, main bola sumbat gol, Allah dalam jersey aku. Kalau benda ni rosaklah bahasa mudahnya rosak. Jadi untuk menjaga. Tapi ulama tidak ada yang menghukumkan kepada si Hallaj. Wali Songo pun tak menghukumkan kepada si Syekh Siti Jenar tadi sebagai kafir. Tidak. Cuma mereka menghukumkan bunuh. Bukan kata kafir, bunuh. Sebab apa? Tak boleh duduk dalam masyarakat. Ayat ni tak boleh campak pada masyarakat. Bunuh orang. Itu maksud dia. Okey. Mengikut kajian tasawuf, pendapat seperti ini digolongkan sebagai wahdatul wujud, kesatuan wujud. Apa yang dikatakan Al-Hallaj, kalau kita kaji lebih dalam, sebab tu dia nak suruh kaji dalam ni, tidak mudah dipersalahkan. Kerana pendapatnya itu sebenarnya dia nak ajar kepada kita semua bahawa alam ini sebenarnya mazhar, penzahiran. Alam ini hanya mazhar, tapak, tempat, buku, apa saja istilah dia, untuk mengenal Tuhan. Alam ini untuk kenal Tuhan. Kan? Allah duduk seorang-seorang. Seorang-seorang dia. Dia berkuasa, duduk seorang-seorang dia. Duduk seorang-seorang, jadi seorang-seorang lah. Jadi Allah ciptakan alam, makhluk ni untuk apa dia? Makhluk ni kenal siapa dia. Kalau seorang-seorang tak ada orang kenal. Masa mudah lah, saya guna ayat mudah ni. Allah seorang-seorang dia. Dhamir pun tak sesuai. Allah seorang-seorang ni. Allah lah kita kata. Allah satu-satu dia ni. Tak ada apa-apa, dia seorang. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Allah menciptakan makhluk supaya adalah sesuatu yang mengenal dia. Kenal Allah ni siapa? Dia seorang-seorang tak kenal, tak ada orang kenal. Ayat mudah saya ni. Jadi diciptakan makhluk tadi supaya makhluk mengenal siapa yang menciptakan. Jadi segala alam ini, alam ni apa dia? Ma siwallah. Selain daripada Allah itu alam. Alam ni apa dia? Makhluk lah. Jangan kata alam ni alam angkasa yang kita nampak jauh sangat. Alam ni makhluk, semualah, maknanya semua. Hak angkasa pun, hak duduk kat kaki kita pun, semua tu alam namanya. Jadi apabila alam ini diciptakan, kenapa diciptakan? Supaya makhluk-makhluk ni kenal siapa dia, siapa Allah, supaya kenal siapa. Itu tujuannya. Supaya kenal siapa yang cipta dia tu. Nak suruh kenal Allah je ni. Allah Maha berkuasa kan. Itu perbincangan dalam ni. Di dalam ni benda ni. Kalau tak saya sebut macam ni, tuan-tuan boleh terima tak logik dia? Tu memang tu tujuannya. Maknanya Allah menciptakan alam ini supaya alam ini kenal dia siapa. Tak ada siapa kenal Allah. Allah seorang-seorang dia lah. Ikut Allah lah sebab dia Tuhan. Okey, jadi kalam Al-Hallaj tadi sebenarnya tak mudah ditolak. Sebab apa? Segak dikata anallah, akulah Allah. Nak suruh kenal ni, aku ni, benda ni nak suruh kenal, aku ni Allah. Aku ni Allah, kenal lah. Dia masuk ke situ. Dia bukan mengaku diri dia tu Allah. Jauh.
Cuma nak sebutnya alam, segala sesuatu ni, dalam jubah ke luar jubah, dalam poket ke, semua ni adalah untuk mazhar, menzahirkan dirinya Allah. Allah nak menzahirkan dirinya, nak tunjuk kepada siapa ni, nak tunjuk aku ni Tuhan. Okay, tapi benda ni kalau cerita pun itulah kerusingan dia. Tapi tuan-tuan boleh fahamkan apa saya cerita kan? InsyaAllah boleh faham itu tujuan dia. Jadi kalau kita terus direct kepada zahir ni, maka kalam dia ini kalam yang bermasalah, yang boleh menimbulkan kerisauan di kalangan umat Islam. Sebab tu dia dihukum bunuh. Tak sesuai benda ni diajarkan. Rosak orang nanti. Macam saya sebut tadi lah, sumbat gol, oh Allah Allah dalam jubah aku tu sumbat gol tu. Time tu dah. Kalau kita bincang lanjut lagi, time berak, minta maaf sebutlah, time berak, time berhubungan suami isteri, time kencing. Sebab tu dia ada membatas tu. Baik. Bagi Al-Hallaj, sekalian makhluk ini, alam ini sekadar fenomena kejadian yang pada hakikatnya asalnya tiada. Betul lah. Yang wujud hanya Allah. Asal wujud hanya Allah. Allah tu yang ada. Kita ni mawujud, diadakan daripada tiada. Allah ni sedia kala ada. Kita ni memang daripada kosong, tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tak ada, maka Allah mengadakan kita. Betul lah apa yang Allah kira daripada sudut kajian yang lebih tinggi. Tapi ayat ni memang tak boleh campak pada orang awam, jadi pening. Tapi sebab kita mengaji sini, saya bincangkan cara faham dia. Baik. Jadi alam ini sekadar fenomena, kejadian, mana dijadikan, hakikatnya tiada. Yang wujud hanya Allah. Justru Al-Hallaj mengeluarkan kenyataan kepada umum seperti yang dinyatakan di atas bagi menegaskan hakikat yang wujud hanya Allah. Dia nak jelaskan tu. Yang wujud sebenarnya Allah. Kalau kita ngaji ilmu tazkiyatun nafs pula, dia sambung lagi nak hurai ke situ. Yang adanya Allah, kita ni sombong sangat pasal apa? Tu kalau ilmu tasawuf pula, ilmu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Yang sombong sangat ni, yang degil sangat, tak nak ikut syariat sangat ni, tak nak dengar kata sangat ni, kamu siapa? Kat situ pula kalau kita hurai ke situ. Bagaimanapun kenyataan itu dianggap kurang cermat, sehingga boleh menimbulkan kegelisahan dan keraguan dalam kalangan umat Islam pada pandangan zahir. Perkataan dan ungkapan yang keluar daripada mulut Al-Hallaj dihukum sebagai syirik. Jadi kerana syariat kita sememangnya menghukum perkara-perkara yang zahir sahaja. Kita nak hukum orang, kena hukum yang zahir sahaja. Benda dalam hati nak korek macam mana, tak tahu. Jadi kita hukum hanya zahir saja. Jadi hukuman pemerintah adalah berdasarkan zahir ayat tadi. Maka dia dihukum bunuh, itu saja. Tapi ulama tak ada kata dia kufur. Kena faham tu. Ulama tak kata kufur, cuma zahir ayat tadi dihukum bunuh. Baik. Dia macam ni lah, kalau cerdik sangat, orang tak boleh nak terima pemikiran dia. Maknanya salah siapa? Salah orang cerdik ke salah orang yang tak boleh terima? Akhirnya orang cerdik ni kena diasingkan lah. Jadi hak tak sampai tahap pemikiran tu jadi pening pula. Tak payahlah buat kacau bilau saja. Itu saja sebenarnya. Kalau kita lihat daripada kacamata yang lebih luas. Bagaimanapun kajian yang dibuat terhadap amalan hariannya, yakni sebelum Al-Hallaj mengeluarkan kata-kata yang sebegitu, tidak pula menunjukkan bahawa beliau mengajar perkara syirik kepada masyarakat. Maknanya dia dah ajar semayang sama, zakat kena buat, puasa kena puasa, jaga mata, jaga hati, jaga telinga, tu dia ajar sama kau langsung. Cuma untuk kalimat ni, sebab dia dah pergi ke beyond, lebih dalam lagi. Tetapi ucapan itu tidak sesuai di khalayak umum kerana mencetuskan fitnah dan kecelawan fikrah. Pengalaman Al-Hallaj ini, saya habis sikit lagi, surat ni saja. Mengajar umat Islam agar kita cermat, berhemah dalam menuturkan kata-kata.
khususnya perkataan yang berkaitan dengan akidah, agar fitnah tidak menimpa diri dia dan tidak menimpa kepada ummah. Maha tinggi Allah yang dilingkungi daripada maha tinggi Allah, daripada dilingkungi oleh tempat dan ditentukan oleh masa. Nah, wujud Allah itu tiada tempat dan tanpa masa. Bagi Allah tiada siang, tiada malam, tiada pagi macam gitu. Tidak ada istilah itu bagi Allah. Tiada tempat, tiada masa. Bahkan masa dan tempat itu makhluk Allah juga. Baik, kalau dekat bumi 24 jam kita siang dan malam. 24, kita kata sehari itu 24 jam dekat bumi. Tapi kalau kita duduk planet mustari, agak-agak sama ke satu hari mustari dengan kita? Tak silap saya, planet mustari ni sehari dia, maknanya sekali dia pusing tu 10 jam. Tak silap saya lah. Tak silap saya. Zuhal 16 jam. Maknanya sehari dia tak sama dengan kita. Siang malam dia tak sama dengan kita. Tapi kalau kira setahun pula, setahun bagi planet Zuhal tadi tu, sebab dia orbit dia lebih jauh kan daripada matahari kan. Planet Zuhal kan planet nombor apa? Nombor 5. Lepas Marikh, Zuhal lah. Tak, planet nombor 5. Bukan Zuhal, Mustari nombor 5. Zuhal nombor 6 lah. Jadi Zuhal dengan bumi tadi beza. Bumi orbit nombor 3 daripada matahari. Utarik Zurah bumi kan. Zuhal ni nombor 6 dah. Jadi dia melalui jarak lebih jauh kalau nak orbit, nak keliling matahari tu. Jadi 1 tahun bagi planet Zuhal ni lebih lama berbanding 1 tahun bumi. Kalau kita 365 hari, kalau dia tak tahu, takut 1000 hari ke, tak tahulah. Nah, itu pun dah berbeza masa. Sesama makhluk, Allah tidak dilingkungi makhluk, tidak dilingkungi oleh masa, bahkan tempat. Baik, rasa cukup dah untuk pada hari ini. InsyaAllah tanda dalam muka surat 77. Nanti kita akan lebih lanjut, kita cuba memahami bersama tentang hal ini insyaAllah. Kalau ada tutur kata saya yang mungkin kurang dipahami, boleh tanya saya lepas ni insyaAllah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.